النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat yang saya kasihi, yang saya hormati, kita akan sambung bacaan daripada kitab Fathul Qaribul Mujib, salah sebuah kitab yang masyhur dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, pada muka surat yang ke-68. Betul? Betul? Ya? Muka surat 68. Kita masih lagi pada tajuk perbincangan berkaitan tentang solat, pada fasal yang menyebutkan perbezaan antara solat atau tuntutan solat di antara lelaki dan juga perempuan. Maka bab yang sebelumnya kita telah membincangkan rukun solat secara komplit sebanyak 13 atau 14 rukun dan beberapa perkara berkaitan tentang sunat-sunat di dalam mendirikan solat. Adapun begitu, di dalam mendirikan solat, di sana ada perbezaan kepada solat yang didirikan oleh orang lelaki dan juga orang perempuan. Kerana fitrah Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki berlainan dengan perempuan. Walaupun ada beberapa ibadah yang sama tuntutan, tetapi di dalam pelaksanaan ibadah tersebut ada sedikit banyak perbezaan. Adanya perbezaan dalam ibadat di antara lelaki dan perempuan adalah bahagian daripada kesempurnaan agama kita, bukan kekurangan. Adalah bahagian daripada kesempurnaan, bahagian daripada kemuliaan. Demikian Allah Ta'ala letakkan perbezaan di dalam pelaksanaan ibadat sesuai dengan maksud Allah jadikan kaum lelaki dengan juga kaum perempuan. Sebagai contoh, kalau satu orang ketika haji dan umrah, dia disunatkan untuk berlari ketika sa'i di antara lampu hijau. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang pernah pergi haji kan, kita kalau sa'i daripada Bukit Safa pergi ke Bukit Marwah, daripada Marwah balik ke Bukit Safa, sa'i itu maksudnya berjalan. Tapi di tengah-tengah tu ada diberikan tanda lampu hijau. Di sana disunatkan untuk lari-lari anak. Maksudnya tidaklah macam belum berlari, tapi berlari. Dan ini disunatkan kepada orang lelaki, tidak kepada orang perempuan. Kenapa demikian? Kerana kan tak manis kalau tengok orang perempuan berlari. Macam tu juga dalam hal-hal yang lain. Cuba kita bayangkan kalau tiba-tiba orang perempuan yang azan, penuh masjid. Kan? Penuh masjid. Cuba kita bayangkan kalau orang perempuan jadi imam, pengsan makmum belakang. Jadi Allah Ta'ala letakkan setiap aturan dalam ibadat sesuai dengan maksud Allah jadikan manusia di atas muka bumi. Masing-masing mempunyai hikmah di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ni disebutkan, dalam pelaksanaan solat perempuan berbeza dengan lelaki dalam 5 perkara.
Maksudnya dalam solat ada 5 tempat, 5 perbuatan yang ada beza antara lelaki dan perempuan. Adapun bagi lelaki yang pertama, hendaklah dia merenggangkan kedua sikunya daripada kedua lambungnya ketika rukuk. Ketika rukuk, kita ni kalau rukuk, kita ni yang lelaki dipanggil, buka dia punya lambung. Macam ni kan. Tapi kalau yang perempuan, macam mana caranya? Dia rapatkan dia punya tangan tu ke dalam badan. Itu yang pertama. Kemudian, adapun bagi lelaki yang kedua, mengangkat perutnya daripada kedua pahanya ketika sujud. Apa maksud mengangkat perut daripada kedua paha? Ditinggikan. Yakni ditinggikan bahagian perut. Tapi kalau perut besar macam saya nak macam mana? Maksudnya diusahakan sedikit tinggi, supaya kita punya kepala betul-betul sembamkan di atas lantai. Itu maksud sujud. Sebab tu tidak sah sujud kalau kepala dengan punggung sama rata. Sujud tak sah. Dia mesti kepala duduk bawah, punggung di atas. Kenapa macam tu? Kerana sujud ini adalah kelakuan solat yang paling Allah Ta'ala suka untuk melihat kita ketika kita solat adalah ketika kita sujud. Inna aqraba ma yakunul abd. Dan kita sebut dalam hadis kata Nabi, sesungguhnya keadaan yang paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sujud. Sebab sifat sujud ni, kita betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Kita sembamkan muka kita di bawah kedudukan punggung orang lain, maaf cakap. Kan? Yakni muka kita yang handsome ni, kepala kita yang sentiasa kita nak sentiasa dipuji, yang bermacam-macam pangkatnya, kalau time sujud tetap juga dia kena sembamkan atas lantai. Maka dalam hal ini, orang lelaki dengan perempuan, kedudukan badannya itu agak berbeza, di mana yang perempuan tidak perlu naik ke atas. Tapi yang lelaki, naik sikit dia punya perut. Yang ketiga, menguatkan bacaan pada tempat yang dibaca dengan kuat. Di mana tempat yang dibaca dengan kuat? Ketika solatul jamaah, ketika kita sebut amin, contohnya. Di sana, aminnya orang lelaki tidak sama dengan aminnya orang perempuan. Faham? Suara orang lelaki tidak boleh sama, orang perempuan tak boleh sama kuat suara macam orang lelaki. Jadi kira-kira kalau jemaah masuk ke dalam masjid sedang baca Al-Fatihah waladhdallin, kalau ada yang masuk ke masjid, dia dengar suara jemaah perempuan sebut amin, maksudnya suara tu sudah kuat. Yakni jemaah lelaki kalau masuk. Kalau jemaah perempuan masuk ke bahagian perempuan, confirm lah dia dengar suara perempuan. Yakni maksudnya kalau kita masuk daripada pintu sini, waladhdallin, amin kan, ramai-ramai sebut amin tu. So, suara ramai-ramai sebut amin tu, kalau boleh dengar ada suara perempuan, maksudnya suara tu yang tak dibenarkan. Itu sudah kuat. Jadi suara amin, walaupun tetap sunnah untuk keluarkan suara bagi orang perempuan pun, tetap juga sunnah untuk sebut amin. Tetapi suaranya tidak sampai kuat seperti mana kuatnya suara kaum lelaki. Demikian juga ketika baca doa kunut. Ketika kita baca doa kunut, kita pun aminkan Allahumma hdina fiman hadait, kata imam, makmum kat belakang Allahumma hdina fiman hadait, sampailah fa innaka taqdi wala fa innahu la yuzma wala yuzma itabarak tarawalakal hamdu ala ma qadait. Ada sebahagian yang baca sama-sama dengan imam. Suara itu pun yang perempuan tidak boleh melebihi daripada suara orang lelaki. Yang perempuan, dia punya suara yang keluar setakat dia boleh dengar sahaja cukup. Yang keempat, memberitahukan sesuatu di dalam solat dengan mengucapkan tasbih. Ini juga kepada orang lelaki. Bagi orang perempuan pula, cara memberitahukan, tengok bawah terus bagi orang perempuan pula, cara memberitahukan sesuatu di dalam solat ialah dengan menepuk kedua tangan. Menepuk kedua tangan ni bukan macam ni kan. Menepuk kedua tangan macam ni.
Macam ni tepuk. Ini cara orang perempuan kalau nak tegur ada kesalahan dalam solat, bukan dengan subhanallah. Tapi kalau jemaah lelaki nak tegur imam dengan subhanallah. Kalau jemaah sesama perempuan, itu tak ada masalah. Tetapi kalau Allahumma salli Muhammad, kalau orang perempuan nak tegur, contohlah berlaku satu solatul jamaah bercampur lelaki dengan perempuan, katakan di rumah kita. So ayah jadi imam, anak-anak lelaki dekat belakang, ibu dekat bahagian belakang sekali. Ayah salah dalam solat, anak-anak tak perasan, ibu kat belakang perasan. So ibu tadi boleh tegur tak? Boleh, kerana sesama mahram. Tapi kalau berlaku kesalahan di Masjid Syekh Yusof, kita punya imam terlupa, apa katakan, rakaat. Imam terlupa rakaat. Solat Isyak 4 rakaat jadi 3 rakaat. Katakanlah makmum lelaki yang ada semuanya lupa. Makmum lelaki yang ada semua lupa. Tinggal lagi ada makmum perempuan dekat belakang yang yang perasan. Maka waktu itu tidak boleh ditegur dengan teguran yang dengan suara, kerana yang ada di depan ni adalah bukan dia punya mahram. Jadi teguran orang perempuan sesama mereka ataupun kepada mahramnya adalah dengan tepuk tangan macam ni. Adapun kaum lelaki boleh tegur dengan kesalahan dalam solat dengan subhanallah. Kemudian aurat lelaki di antara pusat dan kedua lututnya. Adapun aurat perempuan, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Adapun aurat hamba sahaya perempuan ialah seperti aurat lelaki merdeka. Baik. Ini beberapa hal yang disebutkan dalam masalah perbezaan yang ada di antara lelaki dan perempuan di dalam solat. Jadi cuba kita tengok muka surat 69, ada disebutkan beberapa pendetailan tentang ucapan subhanallah tadi itu. Apabila berlaku sesuatu di dalam solat, maka kaum lelaki membaca tasbih subhanallah dengan tujuan zikir untuk memberitahu atau menyebutkannya secara mutlak, maka tidak batal solatnya. Tetapi jika tujuannya semata-mata memberitahu, maka solatnya menjadi batal. Jadi yang tegur imam pun jangan syok sendiri, dia nak tegur imam tu sebab apa? Sebab dengan niat untuk semata-mata nak tegur. Batal dia punya solat. Kerana kalau niat menegur itu tak jadi zikir. Faham? Dia tak jadi zikir. Jadi teguran tadi tu kena sekalikan dengan niat apa? Dengan niat tasbih, niat zikir. Baru dia tidak akan batal. Kerana di dalam solat tidak boleh ucap apa-apa perkataan yang selain daripada Al-Quran dan selain daripada zikrullah. Kemudian disebutkan tentang masalah aurat lelaki dan perempuan. Kemudian Allahumma salli Muhammad, tengok, apabila berlaku sesuatu di dalam solat, maka hendaklah dia bertepuk tangan dengan menggunakan cara memukulkan tapak tangan kirinya. Ini bagi perempuan ya. Seandainya perempuan itu memukulkan tapak tangan atas tapak tangan yang satu, yakni tapak tangan dengan tujuan main-main saja, meskipun hanya sedikit atau sebentar, dan mengetahui yang demikian itu haram, maka batal solatnya. Jadi tapak tangan macam ni. Ini bukan cara tegur dalam solat. Yang diperbolehkan sama ada begini, atau kalau nak tepuk terbalik pun tak ada masalah. Yang penting bukan begini. Kerana ini boleh dikatakan sebagai bermain di dalam solat. Kemudian Allahumma salli Muhammad, muka surat sebelah. Okey, itu beberapa hal perbezaan antara lelaki dan perempuan di dalam hal mendirikan solat, seperti mana yang kita baca tadi. Baik, muka surat 70, tajuk yang baru, perkara-perkara yang membatalkan solat ada 11 rakaat. Salah ni. Ada 11 perkara. Dibetulkan. Itu 11 rakaat. Perkara yang membatalkan solat
ada 11 perkara. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Berkata dengan sengaja, tengok dia punya footnote bawah tu, yang sesuai dengan perbicaraan manusia, sama ada ia berhubungan dengan kebaikannya solat atau tidak. Jadi, bercakap dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, dia ada dia punya kadar dia. Okey? Kadar dia adalah paling kurang 2 huruf atau 1 huruf yang ada maksud. Itu pun sudah boleh batal solat. Ada tak dalam bahasa Arab 1 huruf tapi ada maksud? Dalam bahasa Melayu ada? Ada? Ada bang? Apa dia? Hah? Okey. Okey, 2 huruf. 1 huruf ada tak? Tak, saya tanya sebab saya tak tahu ni. Ada ke? Tapi dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab, qi, qaf baris bawah. Qi itu fi'il amar, suruhan. Itu satu perintah. Jadi dalam bahasa Arab, kalau 1 huruf pun sudah dikira sebagai satu ungkapan yang ada maksud. Maka 1 huruf pun boleh membatalkan salat. Boleh faham? Tapi itu kalau sebut dalam bahasa Arab. Adapun kalau percakapan yang disebutkan dengan sengaja tadi yang bukan dalam bahasa Arab, maka kena tengok. Kalaulah perkataan tadi sengaja diucapkan dengan 1 huruf yang ada maksud atau 2 huruf walaupun tak ada maksud tetap juga batal solat. Okey tadi kan? Okey. Batal tak solat? Batal. Sebab 2 huruf. Jadi yang 1 huruf kalau ada maksud batal solat. Jadi kalau 1 huruf tak ada maksud tak batal solat. Tapi kalau 2 huruf disebutkan 2 huruf tak ada maksud pun solat batal. Jadi yang ada maaf pada 1 huruf. Okey. Itu dia punya kadar dalam dalam permasalahan bercakap ketika solat. Tapi kalau dia lupa, contoh dia lupa, itu tak ada masalah lah, macam mana kan kalau dia lupa. Kalau dia lupa tidak ada hukumnya kerana dia tidak sengaja dan sebagainya, maka itu dimaafkan. Okey. Ada sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i sebut batal solat kalau cukup 6 huruf. Tapi pendapat yang kuat kata kalau 2 huruf pun sudah membatalkan solat. Baik, itu kalau perkataan-perkataan yang diucapkan bukan ayat Quran dan zikir. Okey? Perkataan yang diucapkan dalam solat, ini yang kita bincang ni. Perkara pertama yang batalkan solat adalah berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja yang akan batalkan solat adalah berbicara atau menyebutkan selain daripada ayat Quran atau zikir dalam bahasa Arab. Itu yang dibincangkan 1 huruf atau 2 huruf. Tapi kalau yang disebutkan itu adalah zikir atau ayat Quran, tak batal solat. Tak batal solat. Hanya kalau dia sebutkan bukan pada tempatnya, makruh lah. Contohnya apa? Dia tengah duduk tahiyat akhir ni, dah habis baca tahiyat, boring tak tahu nak buat apa, dia baca qul a'udzu birabbin nas. Contohlah. Dah baca tahiyat akhir ni. Atau tahiyat awal, imam pula lambat tak habis lagi tahiyat akhir, aku dah habis dah ni. Lepas tu duduk baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baca dengan sengaja dengan kuat. Batal tak dia punya solat? Tak batal. Kerana baca Quran. Tapi makruh hukumnya. Kerana dia membaca ayat tersebut bukan kena pada tempat. Demikian juga kalau dia sebutkan perkataan-perkataan zikir-zikir yang tertentu seperti Alhamdulillah. Boleh tak sebut Alhamdulillah dalam solat ketika orang bersin? Satu orang bersin, boleh tak sebut Alhamdulillah? Dia bersin ketika solat. Boleh tak? Boleh sebut kecuali ketika baca surah Al-Fatihah. Faham? Boleh sebut Alhamdulillah dengan perlahan saja. Yang ni sekadar sebut saja
kecuali ketika membaca suratul Fatihah. Yakni suratul Fatihah dia kena tak boleh ada putus dengan apa-apa zikir-zikir yang lain. Kerana itu bacaan Quran yang wajib. Adapun kalau sebut alhamdulillah ketika bacaan surah. Lepas surah Fatihah kita akan baca surah kan? Atau ketika rukuk kita bersin contoh. Atau ketika i'tidal kita bersin. Alhamdulillah. Sebut perlahan. Itu tak mengapa. Tetapi kalau disebut waktu membaca suratul Fatihah, itu masalah. Jadi yang tak boleh sebut alhamdulillah ketika membaca suratul Fatihah. Kemudian itu bagi orang yang bersin. Dia sebut alhamdulillah. Kita yang kat sebelah ni sunat tak jawab yarhamukallah. Kita pun tengah sembahyang ni. Kita tengah sembahyang, jemaah, kawan sebelah kita atau makmum di depan, di belakang kita bersin sebut alhamdulillah. Dia sebut slow je. Dia sebut slow. Tapi kita dengar. Kita yang dekat sebelah dia dengar. Jadi kalau dari segi hukum, bila mana kita mendengar ucapan alhamdulillah daripada seorang saudara muslim, maka dituntut kepada kita untuk menjawab dengan yarhamukallah. Tetapi dalam masalah solat, orang yang mendengar orang lain bersin dalam solat dan orang itu ucap yarhamukallah, kalau dia ucap yarhamukallah, maka solatnya batal. Yang jawab solatnya batal. Yang ucap alhamdulillah tak batal. Faham? Yang ucap alhamdulillah tak batal. Sebab alhamdulillah tu totally adalah zikir. Totally zikir. Dua perkataan alhamdu dengan lillah, dua-dua tu zikir. Tetapi yarhamukallah bukan zikir. Itu dia punya isu dia. Kenapa bukan zikir pula? Kerana yarhamukallah apa maksud dia? Apa maksud yarhamukallah? Semoga Allah merahmati kamu. Itu di situ bukan zikir, itu sebenarnya perbualan. Faham tak? Macam kita assalamualaikum. Kum tu kita tujukan kepada seseorang. Jadikan yarhamukallah itu jawapan daripada kita yang mendengar orang lain bersin dia ucap alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Jadi bila kita sebut kamu di situ, itu sudah ditujukan kepada dia. Jadi di sana sudah ada interaksi antara satu orang yang solat dengan satu orang yang lain. Maka itu masalah. Tetapi kalau dia tukar, dia jawab juga, dia tukar dengan ucapan yarhamuhullah. Itu zikir. Itu tak batal solat. Kerana di sana tidak ada perbualan dengan dia. Maksudnya tidak ditujukan kepada dia. Jadi yang batal tu sebab apa? Sebab dia tujukan perbualannya kepada orang tu. Di sana dipanggil dhamir khitab, yakni ada perkataan kamu. Jadi seolah-olah dia bercakap dengan orang tu. Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Jadi dia tengah bercakap dengan orang tu. Itu yang batal. Tapi kalau dia kata yarhamuhullah, tidak ada bercakap dengan orang tu. Moga-moga Allah merahmati dia. Dia tu siapa? Tak disebutkan. Maka tidak ada dhamir khitab, tidak ada perkataan kamu. Di sana tidak batal dia punya salat. Faham? Itu kalau ucap subhanallah, dan juga boleh tak kita jawab yarhamukallah atau tidak boleh. Okey, jelas Okey. Antara permasalahan lain dalam hal berbual ketika solat. Contohnya kalau orang tua memanggil seorang ketika tengah solat, ibu bapa dipanggil, maka wajib dia meneruskan solatnya jika dia solat fardu, dan haram menyahut panggilan tersebut. Kalau dia sembahyang fardu, dia kena teruskan. Tetapi jika dia solat sunat, harus untuk dia menyahutnya, bahkan lebih baik menyahutnya jika boleh mengecewakan orang tua tadi atau ibu bapanya yang panggil kalau dia tak sahut. Maksudnya macam ni, kita tengah sembahyang sunat ba'diyah maghrib contoh. Ba'diyah sembahyang sunat, mak kita panggil. Maka kita boleh tak jawab? Di sana harus untuk kita jawab. Harus jawab tu maksudnya di situ adalah kita keluar daripada solat. Itu maksud dia. Bukan mak kita panggil
Muhammad, ya mas, sekejap dengan sembahyang ni, sekejap lagi Muhammad datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung baca surah, bukan macam tu. Maksud harus menyahut adalah tinggalkan solat, pergi menyahut seruan ibu bapa tadi kalau dia tengah sembahyang sunnah. Sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu, tak boleh. Sembahyang fardu, dia tetap juga kena teruskan dia punya salat. Kalau kita masih ingat, ada hadis dalam Riyadhus Salihin tentang seorang lelaki daripada Bani Israel, Juraish namanya kan? Juraish ni orang soleh. Wali min awliyaillah. Baiknya dia sampai dia ni jadi wali Allah Ta'ala. Sehingga kan Bani Israel di perkampungannya buatkan satu tempat ibadah khas untuk Juraish. Wali Allah. Ini Juraish kalau berjalan ada awan yang akan memayungi dia. Ini orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Satu hari di tengah sembahyang sunat, sama ada qiyamul lail ke atau apa, maka ibunya datang panggil dia, ya Juraish. Maka Juraish waktu tu tengah sembahyang dengar ibunya panggil, dia tidak indahkan. Kali kedua ibunya datang sama juga, ibunya panggil pun dia tidak sahut. Kali ketiga ibunya datang, ibunya panggil pun dia tetap juga tidak sahut. Walhal waktu itu tengah sembahyang sunat. Walaupun Bani Israel, mereka pun ada syariat sembahyang juga. Maka waktu tu ibunya doa. Ibunya marah. Ibunya doa dengan satu doa yang tidak baik. Katanya, ya Allah, kau jangan matikan anakku kecuali engkau temukan dia dengan fitnah seorang perempuan. Ini doa yang tak baik lah. Maksudnya bukan nak kata seorang ibu atau ayah boleh doakan anak dengan macam tu, bukan. Ini pengajarannya nak bagi tahu ibu bapa walaupun marah jangan doakan anak dengan doa keburukan, sebab tetap akan kena. Ini pengajaran daripada kisah Juraish. Juraish ni wali Allah. Ibunya orang biasa je. Tapi ibunya marah, anaknya tak menyahut panggilan. Maka didoakan dengan satu doa yang tidak baik. Akhirnya memang Juraish ini ditimpakan dengan fitnah seorang perempuan. Di mana di perkampungan itu ada satu orang wanita yang berzina. Wanita itu berzina dengan seorang pengembala kambing. Akhirnya hamil, mengandung. Kemudian lahirkan anak. Maka wanita ini bila bawa anak ni balik ke pangkuan keluarganya orang kampungnya semua jadi marah. Ditanya, siapa yang jadi penyebab kepada perkara ini? Kata perempuan tadi, yang menjadi sebab adalah Juraish. Nak lepaskan diri, gunakan nama Juraish supaya dia selamat, perempuan tadi selamatkan dirinya dan diri zuriatnya kalau dinisbahkan kepada seorang lelaki yang soleh. Jadi dia beranggapan sekurang-kurangnya zuriat aku ni walaupun zina, daripada seorang yang baik aku akan dimuliakan menurut perempuan tu. Sebab tu dipakai nama Juraish. Orang-orang kampung jadi marah dengan Juraish. Orang kampung semua pergi ke rumah Juraish yang dibuatkan rumah ibadat tadi. Tempat khalwatnya dirobohkan, tempat khalwatnya dipecahkan, kemudian ditarik Juraish keluar, dipukul kerana marah dengan perbuatan dia. Kata Juraish, apa yang kamu buat pada aku ni? Kamu nak apa dari aku? Orang kampung lepas pukul baru begitu. Bukan nak tanya dulu. Dia balon dulu baru begitu. Katanya, kamu lakukan zina dengan perempuan sekian. Kata Juraish, mana budak perempuan dan anak itu? Tu ada dekat situ. Juraish pergi dekat dekat anak kecil tadi tu. Dia pergi dekat anak kecil tadi, dia pegang perut anak kecil yang baru dilahirkan tu, dia ketuk perut. Wahai budak, siapa bapak kau? Budak tadi bercakap. Katanya, bapak aku Fulan bin Fulan. Yakni karamahnya sampai macam tu, nak bagi tahu. Karamahnya Juraish sampai ke tahap macam tu. Bayi yang baru lahir boleh bercakap. Sebab tu Imam Suyuti ada karang dalam satu syair, ada 10 orang bayi yang pernah bercakap setelah lahir. 10 orang. Antaranya Nabi ketika kecil lah, ketika masih dalam buayan. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, kisah Juraish, kemudian dalam kisah Ashabul Ukhdud,
seorang perempuan yang ketika nak terjun ke dalam gaung api, ibunya kesian dengan anaknya, dipaksa oleh seorang pemerintah raja yang zalim, kalau tak nak menganggap raja itu sebagai Tuhan, maka kena relakan diri terjun dalam api. Maka perempuan tadi tu peluk anaknya yang baru lahir, sambil anaknya sedang disusukan. Maka wanita tadi tu bila nak terjun, dia kesian dengan anak tu. Dirinya tak apalah, kesian dengan anak kecil. Maka anak kecil tadi tu bercakap, wahai ibu, jangan kau risau, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. So demikian ada 10 orang bayi yang pernah bercakap ketika di dalam buayang. Di antaranya adalah dalam kisah karomahnya seorang lelaki bernama Juraij. Ini hadis ada dalam Riyadhus Shalihin yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi. So di sini nak bagi tahu bahawa yang ditimpakan perkara sedemikian kepada Juraij adalah kerana apa? Kerana tidak menyahut seruan ibu bapanya ketika dia sedang salat. Jadi harus hukumnya untuk menyahut seruan ibu bapa ketika kita sedang salat. Baik, antara perkara lain yang kedua yang membatalkan salat adalah banyak bergerak, atau nombor 2 bawah tu berbuat sesuatu yang banyak secara berturut-turut, seperti melangkah 3 kali dengan sengaja atau tidak. Adapun melakukan perbuatan sedikit, maka ia tidak membatalkan salat. Jadi melakukan perkara-perkara seperti bergerak dengan 3 kali berturut-turut, walaupun dalam keadaan lupa, salatnya tetap batal. Yang dimaksudkan dengan pergerakan ini adalah merujuk kepada anggota yang besar. Anggota tubuh yang besar atau sendi-sendi yang besar. Bergerak 3 kali batal salat ni merujuk kepada anggota tubuh badan kita yang besar, termasuk tangan, jadi kan? Siku, pergelangan tangan. Jari masuk tak? Jari tak masuk. Ini bukan anggota yang besar. So ini kalau gerak macam ni kan, ini kita garu macam ni kan, nampak ni, tengah takbir ni garu tak berhenti. Tak berhenti ni, dah 400 kali gerak dah ni. Contoh, batal tak solat? Tak batal. Tapi kalau sengaja buat, makruh lah. Faham? Jadi perkara itu tidak membatalkan dia punya solat. Jadi yang dimaksudkan dengan batal solat tadi adalah bila mana dia menggerakkan anggota tubuh badan yang besar seperti tangan, seperti kaki, seperti kepala, leher ni, ataupun pergerakan-pergerakan yang besar yang lain lah. Adapun pergerakan-pergerakan anggota tubuh badan yang kecil seperti jari atau seperti bibir, kan, bibir gerak, atau kelopak mata kita ni tutup buka, atau telinga, ini semua termasuk daripada anggota tubuh yang tidak termasuk daripada membatalkan salat kalau gerak lebih daripada 3 kali. Jadi yang batal adalah anggota tubuh yang besar. Okey. Tetapi kalaulah perbuatan yang kecil itu dibuat dengan niat bermain-main, maka batal solat. Dibuat dengan main-main mata macam ni, tak ada kerja kan? Tak ada kerja main-main mata. Itu batal salat kerana dengan niat bermain-main. Sebab tu kalau kita nak penuhkan saf depan, maka kita akan jalan satu step kan? Itu tak apa. Jangan 3 kali terus langkah daripada saf ni, katakan nak pergi depan. Orang kat depan ni, jemaah ni terkentut, dia keluar, batal wuduk. Jadi yang paling berhak untuk ke depan adalah orang di belakang. Orang betul-betul di belakangnya nak ke depan. Daripada belakang ni nak ke depan, mungkin perlukan 3 kali langkah. Betul? 3 kali langkah. So, jangan terus gerak 1, 2, 3. Batal solat dia kerana gerak 3 kali berturut-turut. Gerak 1 kali, berhenti sekejap, sekadar baca subhanallah 3-4 saat. Lepas tu satu lagi. Faham? So, kalau dia bergerak macam tu sikit-sikit, dia bergerak lebih 3 kali pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau bergerak sikit, bergeraklah 10 kali langkah pun tak ada masalah. Yang batal salat kalau bergerak 3 kali berturut-turut. Kadang-kadang saya perasan, kalau makmum kadang-kadang dia gerakkan dia punya kaki.
Saya tunjukkan macam ni kan. Ini kalau duduk belakang, kita kadang nampak dia akan duduk takbir macam ni. Nampak kaki saya belakang ni? Imam pun ada juga kadang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaki dia gini. 1, 2, 3 batal solat. Faham? Banyak juga kadang-kadang imam yang macam tu. Dia shock dengan bacaan dia. Dia tak sambil-sambil mengayunkan badan. Gerakkan badan macam ni tak apa. Walaupun makruh hukumnya. Makruh hukum gerak badan macam tu. Tapi kalau kakinya terangkat macam tu, maka dia angkat pertama, lepas tu angkat kedua pula depan, angkat ketiga belakang. Kalau straight, maka batal solat dia. Faham Itu yang dimaksudkan bergerak 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, perkara yang membatalkan yang ketiga adalah berhadas. Okey, yang dimaksudkan dengan berhadas sama ada hadas kecil atau hadas besar, sama ada sengaja atau tidak sengaja, batal solat. Contohnya terkentut lah. Alamak, saya bukan sengaja kentut. Sengaja ke tak sengaja ke tetap batal solat kerana sudah berhadas. Yang keempat, terkena najis. Secara tiba-tiba terkena najis yang tidak dimaafkan. Jika najis itu jatuh di atas pakaian orang yang solat, sedang najis tersebut dalam keadaan kering, maka hendaklah seketika itu juga melepaskan najisnya daripada pakaian tersebut. Jika demikian, maka ia tidak membatalkan solat. Kalau najis kering. Najis kering macam mana? Kita tengah sembahyang, tiba-tiba kita tengok dekat baju kita sini, lengan kita ni, ada tai cicak. Dia tu. Kita nampak ni, alamak dia cicak. Kita pun tak boleh biar, tai cicak najis. Kalau biar batal solat. Tapi oleh kerana najis itu adalah najis kering, kita pun boleh lepaskan terus. Kalau lepaskan terus, maka sembahyang kita tidak ada masalah. Tapi jangan jentik kuat-kuat, nanti dia pergi lekat pula dekat kawan sebelah. Itu kalau najis kering. Kalau najis basah, tak boleh lah. Tak boleh buat apa. Kena keluar daripada solat. Najis basah maksudnya macam mana? Tengah sembahyang, tiba-tiba ada burung masuk dalam masjid, berak. Kena dekat kopiah kita contoh. Maka batal kita punya solat. Okey? Kemudian, kalau imam pula yang makmum perasan pakaian imam ada najis, tapi imam tak tahu. Dekat belakang, contoh. Kan, makmum perasan kat belakang ni ada najis ni. Nak pergi jentik jauh sangat. Tegur subhanallah pun dia tak faham-faham. Imam mana nak faham? Dia baca betul lah ni. Dia baca betul lah. Dia rasa betul lah dia. Rupa-rupanya dia ditegur kerana pakaiannya belakang koyak, contoh ternampak aurat atau ada najis. Maka apa yang perlu dibuat waktu tu? Khalifatul imam, yakni yang berada betul-betul belakang imam, dia kena maju ke depan. Dia kena maju selangkah, kemudian langkah kedua, lalu langkah ketiga dekat dengan imam dan dia cuit belakang imam. Dia cuit belakang imam, maksudnya imam tadi kena beranggapan jawatannya sudah digugurkan. Jawatannya sudah digugurkan. Tapi allowance-nya dapat, yang risau. Allowance imam tak potong. Cuma jawatannya untuk solat isyak tu jadi digugurkan daripada jawatan imam. Imam kena faham lah. Apa pasal pula Bilal ni tiba-tiba datang cuit aku? Bacaan betul, rakaat betul. So kalau tetap juga ada orang datang cuit, maksudnya ada berlaku sesuatu yang salah yang dia tak perasan. Imam kena beranggapan macam tu dan imam kena keluar daripada solat. Makmum yang belakang imam tadi tu yang maju ke depan, dia yang akan mengambil alih tempat imam. Nampak? Yang main-main cuit saja boleh gugur jawatan. Faham? Sekarang gugur jawatan kan macam-macam. Minggu depan gugur jawatan lagi. Astaghfirullah. Balik. Allahumma salli Muhammad. Yang keempat, terkena najis. Dan yang kelima, aurat yang terbuka. Jadi terbukanya aurat secara sengaja. Jika aurat tersebut, muka surat 71 footnote bawah. Jika aurat tersebut terbuka oleh angin, maka hendaklah dia cepat-cepat menutupnya seketika itu juga. Maka tidak batal solat. Okey?
Ini kena hati-hati. Orang lelaki pakai kain, dia pergi masjid yang ada kipas helikopter kat atas. Sujud, terangkat semua. Pengsan orang belakang. Jadi kalau terangkat, cepat-cepat turunkan. Yang ni kalau auratnya terlihat, cepat-cepat tutup, itu tetap tidak batal solat. Faham? Macam juga ketika kita tawaf. Orang lelaki pakai ihram, kita kalau pakai ihram kan tengah-tengah tu tak terjahitkan. Kadang-kadang kita jalan boleh jadi kaki kita bila melangkah akan ternampak kita punya aurat, nampak paha. Jadi bila tersingkap aurat kita dan kita langkah satu langkah, maka langkah itu tak sah dah. Kerana ketika tawaf wajib tutup aurat. Jadi apa kita kena buat? Langkah satu balik ke belakang. Tutup balik, langkah ke belakang balik dan sempurnakan tawaf. Macam tu juga orang perempuan. Ketika tawaf, tiba-tiba rambutnya terkeluar. Kawan sebelah tegur, rambut terkeluar lah. So adakah tawaf dia batal waktu tu juga? Nanti dulu. Rambut tadi keluar bila? Dia dah tawaf pusing 4 kali dah. Dah pusing 4 kali, pusingan yang kali kelima, perasan ada rambut terkeluar. Jadi saat dia perasan tu, cepat-cepat masukkan dan gantikan. Kalau dia yakin pusingan-pusingan sebelum tadi rambut tak terkeluar, maka gantikan pusingan itu saja. Demikian cara ketika tawaf tadi, ya. Azan dulu kan? Azan dulu, nanti saya habiskan sikit lagi. Kita baca sikit lagi, ya. Jadi itu tentang masalah aurat. Jadi kalau aurat terbuka kerana ditiup oleh angin, kalau ditutup waktu itu juga sekadar masa tamakninah. Yani auratnya terbuka sekadar masa tamakninah solat, iaitu sekadar membaca subhanallah. Lebih kurang 3 saat. Auratnya terbuka, maka kalau ditutup balik okey. Tapi kalau dah terbuka 5 minit, itu dah tak ada apa-apa lah. Itu dah kira batal solat walaupun terbuka dengan tidak sengaja. Baik. Yang keenam, niat yang berubah. Maksudnya berubah niat seperti dia nak berniat keluar daripada solat. Berniat saja nak keluar daripada solat, on the spot solatnya batal. Dia tak macam puasa. Kalau puasa, kita puasa, lepas tu kita penat, tengah hari nak makan, tak tahan lapar, tak tahan dahaga, kita pun nak niat keluar, batalkan puasa lah. Baru niat je, tak buat lagi. Puasa batal tak? Tak batal. Tapi tinggal sembahyang ni, apalah imam ni, baju punya panjang surah Yasin. Aku nak dengar pengumuman penting hari Selasa ni, contoh. Bukan di sini, di tempat lain. Contoh, imam pula baca suratul Muluk. Jadi, tak naklah dengan imam ni. Niat saja macam tu, dia automatically sudah terkeluar daripada salat. Jadi, berniat keluar daripada salat, itu sudah termasuk daripada perkara yang membatalkan solat. Sama juga kalau berniat mufaraqah. Kalau mufaraqah tak batal solat. Faham? Kalau mufaraqah maksudnya dia berniat nak berpisah dengan imam. Itu tak batal solat. Tapi once dia niat saja nak berpisah daripada imam, maka sudah tidak ada lagi hubungan di antara dia dengan imam. Dia boleh buat solat dia sendiri dah. Jadi perbuatan nak pisahkan dengan imam ini kadang-kadang kita terpaksa buat. Contohnya macam mana keadaan kita terpaksa buat? Kita kena mufaraqah, berpisah dengan imam, kita kena buat sendiri. Contohnya ketika kita yakin imam salah. Kita yakin imam salah. Ditegur pula imam tak nak terima. Dia tak nak terima. Dan kita yakin imam salah. Kalau kita yakin imam salah, kita tak boleh teruskan dengan imam tu. Maka waktu itu kita mufaraqah. Saya berniat berpisah dengan imam. Jadi kita boleh komplitkan kita punya solat dengan sendirian. Jadi berpisah dalam berniat keluar daripada solat atau berniat pisah daripada imam hanya dengan niat, perkara itu akan secara automatik akan terjatuh dah hukumnya. Okey. Nombor 7, membelakangi kiblat juga akan membatalkan solat. Yang dimaksudkan dengan membelakangi kiblat adalah bahagian dada ni. Yang kita kena wajib sentiasa menghadap kiblat dada kita. Adapun muka kita ni, kalau kita pusing sini, tengah sembahyang ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Walaupun dia punya gerak tak berturut-turut, tapi kalau sekejap tengok atas, ini kan tak menghadap kiblat. Jadi yang kena menghadap kiblat yang wajib adalah dada. Sini. Ini yang tak boleh gerak. Tapi kalau gerak kepala, itu tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, boleh buat, makruh hukumnya.
Tapi yang akan membatalkan salat kalau dada ini beralih. Itu yang akan membatalkan salat. Kecuali kalau kita tak sengaja. Tak sengaja macam mana? Ada orang lalu kat tepi kita, tiba-tiba dia terlanggar gitu. Kita pun dah teralih sikit daripada kiblat. Itu tak sengaja, tak apalah. Kalau sengaja yang membatalkan solat. Yang ke-8, ke-9, makan dan minum. Dalam solat, makan dan minum, kalaulah makan dan minumnya seperti yang disebutkan di sini, sama ada banyak atau sedikit, kecuali jika seseorang yang solat itu memang tidak mengetahui keharaman makan dan minum ketika solat. Memang dia tak tahu hukum. Dia tak tahu dalam sembahyang ni tak boleh makan, tak boleh minum, dia simpan air kotak sini, seterus masuk mulut. Contoh. Dia tak tahu. Macam mana? Sambil-sambil imam tengah baca, dia pun sedut satu pam. Tak tahu hukum. Kalau tak tahu hukum, macam mana? Maka itu dimaafkan. Tapi, kalau dia tahu hukum, maka makan dan minum, sama ada banyak atau sedikit, tetap juga membatalkan solat. Walaupun dia terlupa. Tapi kalau terlupa, dia gini kalau makan sedikit, kalau makan banyak, walaupun lupa, solatnya batal. Tapi kalau makan sedikit, dia terlupa, itu tak batal. Faham? Dalam solat, dia makan, tapi dia terlupa yang dia tengah sembahyang. Baru makan sikit, itu tak batal. Tapi dah makan banyak ni, maksudnya tengah sembahyang ni duduk ambil ayam goreng tengah makan ni, tak tahu apa kena penyakit dia waktu tu. Contoh. Tapi dia lupa yang dia tengah sembahyang dan dia tengah makan banyak. Jadi kalau makan banyak, salat batal. Kalaupun dia tidak terlupa. Dia beza dengan puasa. Kalau puasa makan dengan terlupa, tak batal. Kerana puasa ni dia tidak ada perbuatan fi'li, perbuatan yang lepas ni kena buat ni, lepas ni kena buat ni, tak ada. Dia hanya menahan makan dan minum je kan. Tapi kalau solat tidak, dia ada perbuatan-perbuatan yang perlu dibuat. Dan yang ke-10, di antara perkara yang membatalkan solat adalah ketawa terbahak-bahak, juga akan membatalkan solat. Yang ke-11, murtad daripada Islam, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama, juga akan menyebabkan solatnya terbatal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ada soalan tentang masalah batal solat? Okey, jelas? Okey semua? Baik. Kalau ada apa-apa soalan nanti pertemuan akan datang, boleh kita bincangkan insya-Allah. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.